Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak presentkan tajuk Teeth and Oral Hygiene. Okay, kita ada 3 orang ahli iaitu Nur Anis Nabila binti Abdul Aziz, Nur Syarina binti Aslan dan Nurul Alia Ashkim Tizano. Apa itu gigi? Okey, gigi ni dia merupakan struktur putih gigi yang terdapat di dalam mulut manusia. Okey, fungsi gigi ni dia adalah untuk mengoyak, mengikis, mengunyah dan memotong makanan yang kita makan. Okey, dalam gigi ni juga dia terdapat akar gigi yang mana diseliputi oleh gusi. Okey, cara-cara untuk penjagaan gigi, yang pertama kita mestilah menjaga berus gigi yang paling utama. Seterusnya menggunakan ubat gigi berfluorida. Jangan lupa juga mestilah memberus lidah dan bahagian dalam pipi. Elakkan minuman yang bergula. Dan yang terakhir mestilah jumpa doktor gigi dengan kerap bagi mengelakkan jangkitan-jangkitan kuman. Okay, tips penjagaan gigi. Tips penjagaan gigi ni ada banyak sebenarnya. Cuma saya letakkan beberapa poin je dalam slide ini. Okay, yang pertama, berus gigi mestilah sekurang-kurangnya 2 kali sehari. And then seterusnya gunakan ubat gigi yang berfluorida. Seterusnya berus gigi setiap hari. Floss gigi setiap hari. Kurangkan minuman berasid seperti minuman ringan, kordial ataupun jus. Kurangkan makanan yang bergula. Lindungi gigi daripada kecederaan. Cuba selamatkan gigi daripada tercabut. Okay, elakkan menggunakan gigi untuk mengunyah benda lain selain pada makanan. And then yang paling terakhir sekali adalah pilih produk oral dengan sebaiknya. Okey, yang seterusnya ialah berapa banyakkah kuantiti ubat gigi yang perlu diambil oleh seseorang. Okey, memberus gigi dengan berkesan adalah langkah utama untuk menjaga kesihatan gigi. Kesihatan pergigian adalah penting untuk memastikan kehidupan yang berkualiti. Namun, tahukah anda berapa banyakkah kuantiti ubat gigi yang perlu diambil untuk orang dewasa dan kanak-kanak? Menurut seorang doktor gigi, Dr. Muhammad Najib Jamail, penggunaan ubat gigi untuk orang dewasa adalah hanya sebesar kacang pi sahaja. Sementara itu, Persatuan Pergigian Amerika ADA menyarankan penggunaan secalit ubat gigi berfluorida sebaik sahaja gigi anak mula tumbuh, iaitu bayi, berkuantiti sebesar sebiji beras sahaja. Berapa banyakkah ubat gigi hendak dipakai untuk orang dewasa? Jawapannya ialah sebesar kacang pi sahaja. Namun apabila umur anak mula meningkat bermula daripada 3 tahun hingga ke 6 tahun, saiz boleh ditingkatkan kepada sebesar kacang pi. Jadi rajinkanlah diri untuk memberus gigi. Paling tidak pun gigi diberus sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Waktu pagi sekali dan waktu malam sebelum tidur sekali lagi. Jangka masa memberus gigi yang baik adalah sekurang-kurangnya 2 hingga 4 minit setiap sesi untuk memastikan semua permukaan gigi dibersihkan dengan berkesan dan baik. Okey, yang seterusnya ialah teknik memberus gigi dengan betul. Yang pertama, condongkan berus gigi pada sudut 45 darjah ke arah gusi. Yang kedua, gerakan berus gigi ke bahagian depan dan belakang dalam pergerakan yang perlahan. Langkah ketiga ialah berus gigi bahagian luar dan dalam serta memberi perhatian lebih kepada gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah. Ia amat penting bagi membersihkan permukaan bahagian dalam gigi agar tiada sisa makanan yang tertinggal. Yang keempat ialah condongkan berus gigi secara vertikal ataupun menegak dan gerakkannya ke atas dan ke bawah ketika memberus bahagian depan gigi. Yang kelima, pastikan ketika memberus ia turut membersihkan garisan gusi selain memberus lidah. Okey, ini adalah contoh gambaran bagi teknik memberus gigi dengan betul.
Dia ada banyak tapi saya cuma ambil 4 je contoh gambar dekat sini. Okey, yang seterusnya ialah kebaikan memberus gigi. Dia ada banyak tapi saya cuma ambil 4 poin dekat sini. Okey, yang pertama ialah kebaikannya dapat mengelak mulut berbau busuk dan rasa tidak selesa. Yang kedua ialah dapat mengeluarkan sisa-sisa makanan dan bakteria yang sentiasa membentuk di dalam mulut dan dapat mencegah penyakit gusi. Dan terakhir, ia dapat membantu menguatkan dan mencegah kerosakan gigi sekiranya ubat gigi berfluorida yang digunakan. Okey. Okey, di bawah tajuk gigi dan kebersihan mulut ni ada floss gigi. Cara-cara untuk kita jaga gigi kita lah, antaranya adalah floss gigi. Floss gigi ni adalah sejenis benang yang khusus untuk pembersihan gigi. Okay, walaupun floss ni dia berbentuk seperti benang, tetapi dia sangat tahan dan tak mudah putus. Floss ni pula digunakan untuk membersihkan kawasan di celah-celah gigi. Okay, floss gigi ni penting kerana kedudukan gigi kita kan biasanya rapat-rapat. Oleh itu, berus gigi biasanya tak dapat nak bersihkan kawasan celah-celah gigi yang sempit tu. So, penggunaan floss ni sangat berkesan untuk keluarkan sisa makanan dan plak gigi yang melekat di antara celah gigi yang tak dapat dibersihkan ketika memberus gigi. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis floss gigi. Okey, floss gigi ni dia ada beberapa jenis. Antaranya adalah floss berlilin atau tanpa lilin, floss berperisa atau tanpa perisa, pita gigi dan super floss. Okey, semua jenis floss yang dinyatakan tu berkesan untuk membersihkan gigi jika kita menggunakannya dengan teknik yang betul. Okey, floss ni perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali sehari sebelum tidur. Okey, kat situ ada gambar, contoh gambar floss gigi lah. Okey, kita boleh dapatkan dia dekat kedai-kedai kat mall pun ada juga. Okey, cara menggunakan floss. Okey, langkah-langkah yang perlu diambil bagi menggunakan floss dengan lebih berkesan. Yang first, ambil floss sepanjang lebih kurang 18 inci. Kemudian lilitkan floss kepada dua-dua jari tengah tangan anda dan tinggalkan dalam jarak 1 inci di antara kedua jari dan regangkan floss tu. Okey, seterusnya masukkan floss di celah gigi dan gerakkan ke atas dan ke bawah beberapa kali, kemudian di sekeliling permukaan gigi di aras garisan gusi. Okey, yang ketiga pula, jangan lupa membersih di permukaan belakang bagi gigi yang paling belakang. Last sekali, perlahan-lahan buka lilitan di jari untuk mendapatkan bahagian floss yang bersih semasa aktiviti membersih dijalankan. Okey, seterusnya ialah ubat kumur. Okey, ubat kumur ni adalah cecair atau larutan yang digunakan untuk berkumur atau membersih mulut. Ubat kumur biasanya disyorkan oleh doktor gigi atau doktor untuk tujuan tertentu. Okey, ubat kumur ni boleh didapati di hospital, farmasi atau pasar raya. Okey, ubat kumur ni biasanya disyorkan atas sebab untuk mengawal jangkitan bakteria atau kulat dalam mulut. Sebagai tambahan kepada pemberusan gigi. Yang ketiga, menggantikan pemberusan gigi selepas pembedahan mulut atau tisu trauma. Yang keempat, untuk kesan sementara kesegaran mulut dan mengurangkan bau mulut. Yang kelima, mengurangkan sakit dan kekeringan tisu mulut. Dan yang terakhir ialah membantu penyembuhan tisu mulut. Okey, jenis ubat kumur. Ubat kumur ni dia mempunyai tindakan dan kesan yang berbeza bergantung pada bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Okey, kat sini ada contoh-contoh jenis ubat kumur. First, ubat kumur anti-plak mengandungi ejen anti-plak. Yang kedua, ubat kumur anti-caries mengandungi fluorida. Ketiga, ubat kumur anti-sensitif mengandungi ejen penyah pekaan. Yang keempat, ubat kumur mengurangkan sakit mengandungi anti radang dan ejen mengurangkan kesakitan. Dan yang terakhir ialah ubat kumur bertujuan melegakan dan mengurangkan kekeringan tisu mulut. Dia mengandungi perlindungan berasaskan enzim. Biasanya ubat kumur yang ini diberi untuk pesakit yang mengalami keradangan tisu mulut selepas rawatan kanser. Okey, bagaimana untuk menggunakan ubat kumur ni? Okey, ubat kumur mungkin berbeza cara penggunaannya mengikut jenis dan tujuan penggunaannya. Contoh,
Ubat kumur ni mula kita kena guna sekurang-kurangnya 3 saat untuk memastikan tindakan yang optimal. Yang kedua, digunakan sebelum atau selepas memberus gigi, dan digunakan selepas makan atau sebelum tidur kerana ia mengganggu dera rasa. Yang keempat, ubat kumur ni tak perlu dicairkan. Dan yang terakhir ialah penggunaan ubat kumur mestilah mengikut nasihat doktor atau arahan yang tertera pada label produk ubat kumur tu. Seterusnya ialah pembersihan lidah. Okey. Membersihkan lidah adalah paling utama dalam pencegahan bau mulut. Untuk mengekalkan nafas segar, alat pembersih lidah ni sangat penting. Kita kena pilih berus gigi yang ada pembersih lidah. So, senanglah kita nak bersih lidah, kita tak payah guna alat yang lain sebab kita boleh guna berus gigi yang sedia ada. Okay, selepas kita bersih gigi atas dan bawah dengan ubat gigi, kita terbalikkan berus gigi tu sebab kat belakang tu ada untuk pembersih lidah. Kita letakkan pembersih lidah itu pada bahagian belakang lidah dan gerak hingga ke hujung dan ulangi di bahagian tengah dan kiri. Okay, perbuatan ini dipanggil sebagai scraping. Okay, selepas membersihkan permukaan lidah, kumur mulut dan bersihkan berus gigi di dalam air suam untuk menanggalkan bakteria penyebab bau. Okey, bila kita perlu berjumpa dengan doktor gigi? Okey, apabila kita mengalami simptom-simptom seperti gusi yang merah dan sakit, and then gusi berdarah ketika berus gigi, gigi kekal yang semakin longgar, terlalu sensitif terhadap makanan yang panas atau sejuk, bau mulut yang busuk dan sukar untuk mengunyah. Okey, itu sahaja penerangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.